Iran melihat rancangan pengganasnya runtuh di Teluk Parsi kerana Kuwait memutuskan untuk keluar dari sikap berhati-hati dan bertindak terhadap lelaki yang dikaitkan dengan pengawal revolusi Islam sebelum ancaman itu berkembang di dalam rantau itu sendiri. Pada hari Kamis 14 Mei 2026, Teheran bertindak balas dengan kemarahan selepas 4 warga Iran telah ditahan di atas sebuah kapal yang didakwa beroperasi berhampiran kawasan sensitif di Kuwait. Dan jawapan daripada Menteri Luar Abbas Araghchi jelas menunjukkan besarnya tamparan politik itu. Republik Islam menuduh, mengancam untuk membalas dendam dan cuba berlagak sebagai mangsa. Tetapi hakikat utamanya ialah, satu lagi negara Arab Teluk telah mula menganggap pengawal revolusi sebagai ancaman langsung, bukan lagi sebagai kuasa yang tidak boleh disentuh. Rejim Iran sentiasa bergantung kepada taktik menakut-nakutkan secara tersembunyi, menggunakan bot kecil, tekanan maritim, sekutu serantau dan ucapan berapi-api untuk menakutkan jiran-jirannya. Cuma sekarang, mekanisme itu telah didedahkan secara terbuka. Sementara Donald Trump meningkatkan tekanan ke atas Iran, Washington mengetatkan blokade, China merasai tekanan daripada tuntutan Amerika, dan sekutu-sekutu Teluk mula menunjukkan bahawa mereka tidak lagi mahu hidup tunduk kepada ugutan Teheran. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Milson Alves, Penanda Aras Credibility. Tindakan itu berlaku berhampiran kawasan Bubia, kawasan sensitif di utara Kuwait, bersebelahan Teluk Parsi dan berhampiran laluan yang menghubungkan Kuwait, Iraq dan Iran. Pihak berkuasa Kuwait menyatakan bahawa keempat-empat lelaki itu mempunyai kaitan dengan pengawal revolusi Islam dan cuba memasuki wilayah Kuwait melalui jalan laut. Teheran pula berkata bahawa kapal itu telah diserang secara haram dan menuntut pembebasan segera mereka yang ditahan. Di sinilah letaknya pertembungan itu. Bagi Kuwait, ia adalah operasi keselamatan bagi mengekang satu penyusupan. Bagi rejim Iran pula, ia menjadi alasan untuk retorik tindakan balas. Perkara ini penting kerana Kuwait tidak bersendirian. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, negara-negara Teluk lain juga mula menunjukkan ketegasan terhadap rangkaian yang berkaitan dengan Iran. Laporan Wall Street Journal menunjukkan operasi di beberapa negara rantau itu terhadap rangkaian sabotaj Iran yang didakwa dengan penahanan dan rancangan yang digagalkan. Ini menunjukkan perubahan sikap. Ketakutan lama untuk mencetuskan kemarahan Teheran mula berkongsi ruang dengan keputusan yang lebih jelas, menghalang pengawal revolusi daripada menggunakan bot kecil, sel tempatan dan sekutu serantau untuk menyebarkan ketakutan. Reaksi Iran mendedahkan titik paling sensitif. Republik Islam tahu menggunakan ancaman sebagai senjata politik. Apabila kehilangan pengaruh di lapangan, mereka cuba mendapatkan semula otoriti melalui ancaman. Abbas Araghchi menyatakan bahawa Kuwait telah bertindak berhampiran sebuah pulau yang digunakan oleh Amerika Syarikat untuk menyerang Iran dan menuduh rakyat Kuwait menabur perpecahan. Namun, kenyataan ini juga menunjukkan ketidakselesaan Teheran dan pengawal revolusi yang sudah biasa beroperasi melalui tekanan tidak langsung. Kini mereka melihat tindakan mereka didedahkan dan orang-orang mereka ditangkap oleh sebuah negara yang sebelum ini mengelak daripada konfrontasi terbuka. Kerajaan Trump muncul sebagai paksi utama tekanan ini. Sementara kes Kuwait meletup di Teluk, Washington mengekalkan strategi untuk mencekik rejim Iran melalui laut, diplomasi dan risikan. Komando Pusat Amerika Syarikat memaklumkan bahawa pasukan Amerika telah mengalihkan puluhan kapal semasa sekatan terhadap pelabuhan Iran. Mereka membenarkan kapal kemanusiaan, melalui dan melumpuhkan kapal-kapal lain untuk memastikan peraturan dipatuhi. Dalam satu lagi kemas kini, jumlah kapal dagang yang telah dialihkan mencecah 70 buah pada bulan pertama operasi itu. Ini memberi kesan kepada wang, minyak, bekalan dan keupayaan Iran untuk menyokong rangkaian tenteranya. Rumah Putih juga memberi tekanan kepada China. Lawatan Trump ke Beijing berlaku dalam suasana ini sebagai satu manuver politik besar. Presiden Amerika tiba untuk membincangkan perdagangan, keselamatan dan Iran pada masa yang sama. Laporan menunjukkan bahawa syarikat-syarikat China telah membincangkan penjualan senjata secara rahsia kepada Iran melalui pihak ketiga. Sementara itu, pihak berkuasa Amerika juga menuduh struktur yang berkaitan dengan China membantu Teheran dengan imej satelit dan sokongan teknologi.
Beijing menafikan sebahagian daripada tuduhan ini. Tetapi tekanan Amerika sudah memaksa Xi Jinping untuk menimbang setiap perkataan. Mesej daripada Trump adalah mudah. Sesiapa yang menyokong rejim Iran juga akan membayar harga politik. Perincian ini menjadikan serangan Kuwait jauh lebih besar implikasinya. Tindakan ini bukan sekadar mengenai satu penahanan di laut. Ia menjadi sebahagian daripada rentetan peristiwa yang menyaksikan Iran hilang kedudukan selesanya di rantau ini. Arab Saudi, menurut Reuters, dikatakan telah melancarkan serangan rahsia terhadap Iran apabila perang serantau semakin meluas. Maklumat itu memetik pegawai Barat dan Iran yang biasa dengan perkara tersebut dan menunjukkan tindakan balas terhadap kedudukan Iran. Ini menguatkan lagi idea bahawa negara-negara Teluk sedang meninggalkan dasar hanya menyerap serangan drone, engkama dan sabotaj. Mereka mula bertindak balas dengan cara masing-masing, sementara Washington mengekalkan kerangka tekanan yang lebih luas. Emiriyah Arab Bersatu turut muncul dalam percaturan ini. Kabinet Benjamin Netanyahu menyatakan bahawa Perdana Menteri Israel itu telah membuat lawatan rahsia ke Emiriyah Arab Bersatu semasa perang dengan Iran. Tetapi Abu Dhabi secara terbuka menafikan maklumat itu. Walaupun dengan penafian tersebut, kebocoran maklumat ini sahaja sudah cukup untuk membuat Teheran marah kerana ia menyentuh perkara yang paling ditakuti oleh rejim itu. Hubungan rapat secara praktikal antara Israel dan negara-negara Arab Teluk untuk menentang pengembangan Iran. Jiran-jirannya memandang pengawal revolusi sebagai satu ancaman langsung, bukan sebagai satu kuasa yang dihormati. Isu Selat Hormuz semakin mendalamkan pengasingan ini. Jabatan Negara Amerika Syarikat memberitahu Reuters bahawa Marco Rubio dan Wang Yi membincangkan penentangan terhadap pengenaan tol ke atas kapal-kapal yang melalui selat itu. Ini menggugat salah satu taktik kegemaran Teheran, menjadikan laluan penting perdagangan dunia sebagai alat pemerasan. Jika Beijing pun, pembeli tenaga utama dan rakan strategik Iran, sanggup bercakap menentang tol maritim di Hormuz, Republik Islam itu sedar bahawa ancamannya mula menjadi beban walaupun kepada sekutunya sendiri. Sejarah membantu memahami mengapa tindakan Kuwait mempunyai berat yang lebih besar daripada yang kelihatan. Pada tahun 1987, semasa operasi Ernest Will, Amerika Syarikat mula mengiringi kapal tangki minyak Kuwait di Teluk selepas perang antara Iran dan Iraq mengancam aliran tenaga dan meletakkan kapal-kapal Kuwait dalam bahaya. Pada ketika itu, Kuwait mencari perlindungan luar untuk bertahan daripada tekanan perang yang melimpah ke laut. Kini, keadaannya berbeza. Kuwait bukan sahaja meminta perlindungan, tetapi juga bertindak terhadap suspek yang dikaitkan dengan struktur Iran. Dahulu, sebuah negara kecil di Teluk cuba melarikan diri daripada tembakan silang. Hari ini, logik serantau yang sama menunjukkan bahawa negara-negara kecil juga telah belajar untuk mengenal pasti penyusupan, menangkap operatif dan tidak membiarkan pengawal revolusi mengubah Teluk menjadi kawasan ugutan mereka. Negara-negara lain telah membuktikan bahawa milisia dan pasukan selari hanya berkembang apabila mereka menemui jiran yang takut untuk bertindak balas. Israel telah menghabiskan beberapa dekad bertindak balas terhadap serangan kumpulan yang disokong oleh Iran di Lubnan dan Gaza kerana mereka faham bahawa membiarkan ancaman itu bertapak berhampiran sempadan akan membawa akibat yang lebih besar kemudian. Jordan juga telah memperketat tindakan terhadap rangkaian penyeludupan dan penyusupan yang datang dari Syria yang sering dikaitkan dengan milisya dan laluan yang berkaitan dengan pengedaran dadah serta paksi Iran. Bahrain pula telah menuduh kumpulan yang berkaitan dengan Iran cuba menggugat keselamatan dalaman mereka. Koraknya jelas, apabila Teheran tidak dapat mara dengan kereta kebal, mereka cuba mara melalui bot, sel, sekutu tempatan, pembiayaan dan tekanan psikologi. Sekarang, langkah seterusnya bergantung kepada Teheran. Jika Republik Islam menukar ancaman Abbas Zarahti kepada tindakan ketenteraan, ia boleh membuka satu lagi medan pertempuran. Tepat pada masa ia sudah berdepan sekatan Amerika, ketidakpercayaan Cina, reaksi Arab, dan tekanan Israel di belakang tabir. Jika berundur, ia mengakui bahawa sebuah negara kecil di Teluk berjaya menangkap lelaki yang berkaitan dengan strukturnya tanpa membayar harga serta-merta. Oleh itu, kata-kata balas dendam kedengaran kuat tetapi juga kedengaran gugup. Rejim itu perlu kelihatan berbahaya untuk menyembunyikan bahawa ia semakin diawasi, dikepung dan terdedah. Saya Milson Alves, seorang ahli hubungan antarabangsa dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video.
Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.